Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia, bahagian yang kedua. Pada video yang sebelum ni kita tengok bahagian yang pertama, kita tengok dua faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia ni kan. Okay, kita tengok berkenaan dengan faktor fizikal, bentuk fizikal muka bumi itu, macam mana bentuk fizikal muka bumi mempengaruhi taburan penduduk. Dan yang kedua, kita perhatikan dari aspek dari faktor ekonomi. Macam mana faktor ekonomi itu turut sama mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia ni. Okay. So kita ada keseluruhan ada 4 faktor. So hari ni insyaAllah kita akan tengok lagi 2 faktor. Okay, ni yang sama macam yang lepas kan. Sekadar untuk refresh bersama kan. Okay. Taburan penduduk tu tak sekata kan, ada kawasan padat, ada yang sederhana, ada yang jarang kan. So benda ni semua dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tertentu kan. Dan taburan penduduk tu mempengaruhi perkembangan dan pembangunan. Okey, dah tentulah kan, kalau kawasan yang lebih padat kan, perkembangan di tempat tu akan lebih cepat, akan lebih pesat kan. Dan kawasan yang jarang, perkembangan situ akan lebih lambat kan. Sebab bila ramai orang, macam-macam keperluan perlu ada di situ. Okey, sebab tu dia akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di tempat tersebut. Okey, insyaAllah kita tengok faktor yang ketiga pada hari ini, iaitu faktor sosial kan. Faktor sosial ni kan, yang pertama adalah aspek infrastruktur kan. Maksudnya dekat kawasan tersebut kan, apakah kemudahan yang ada kan? Contoh bekalan air kan, elektrik, telekomunikasi dan pengangkutan. Semua faktor ni mempengaruhi adakah orang akan nak duduk situ ataupun tak kan. Contoh mudah tengok sini adalah di bandar dan di pedalaman kan. Kalau gambar sini pun kita tengok kan, kawasan kat pedalaman kan. Mungkin kita tengok sini, mungkin kemudahan air di sini agak sukar dapati kan. Okey, kemudahan mungkin telefon pun kan, line telefon tak ada, internet tak ada kan. Jadi rasa-rasanya adakah orang akan nak pindah dan duduk di sini? Mungkin tidak kan, mungkin tidak. Kecuali mungkin orang nak cari ketenangan lah kan. Mungkin dia nak duduk sini. Okay. Tapi secara amnya kan, ramai orang nakkan ada kemudahan. Okay, sebab tu mereka cari kawasan bandar kan. Sebab di bandar ni ada banyak kemudahan-kemudahan yang dinyatakan tadi. Okey. So faktor ni sangat-sangat mempengaruhi sama ada orang nak duduk situ ataupun tidak. Okey, seterusnya adalah kan, faktor sosial juga dari sudut pendidikan. Okey. Terutamanya bila mana di kawasan tersebut adanya pusat pengajian tinggi ataupun kita panggil universiti. Okey. Ni beberapa contoh lah kan. UPSI Tanjung Malim, UKM di Bangi, dan kita tengok gambar ni adalah UTHM di Perak Raja tempat kita kan. Bila mana adanya pusat pengajian tinggi kat sini kan, satu dah macam kita sebut sebelum ni kan, dia membuka peluang pekerjaan kan. Orang akan datang nak kerja sini. Okey. Dan bila orang datang kan, duduk di sini kan, nak kerja di sini kan, so apa akan berlaku ialah bila ada ramai situ, orang pun nak buka kedai kan, seorang nak beli kat situ. Okey, bila dah ada, dan sama juga macam tadi kan, dah ada ramai orang, kemudahan-kemudahan kena disediakan. Okey, so tu akan menyebabkan berkembangnya tempat tersebut sebabkan adanya pusat pengajian tinggi terutamanya. Okey, so ni macam mana faktor pendidikan tu terutama di Malaysia ni kan boleh mempengaruhi kan taburan penduduk di tempat tersebut. Kalau siapa ada keluarga ibu ayah yang memang berasal daripada sini kan, mungkin boleh tanya dengan mereka macam mana suasana Payet Raja kan, mungkin 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas sebelum UTHM tu berkembang dan besar macam sekarang kan. Okay, so mereka akan boleh ceritakan kepada kita dan mungkin ada gambar pun kan, boleh tunjuk kepada kita kan, macam mana perubahan yang berlaku di kawasan Payet Raja ni. Okay, disebabkan adanya satu pusat pengajian tinggi. Okay, so tu tentang faktor sosial ada 2. Seterusnya kita tengok dasar kerajaan pula. Okay, ni satu lagi faktor yang mempengaruhi juga taburan penduduk di satu tempat. Okay, dasar kerajaan ni maksudnya kadang-kadang kerajaan ditentukan beberapa perkara yang dia rasa nak buat benda ni. Okay. So yang kita akan tengok ni adalah dasar-dasar ataupun keputusan kerajaan yang mempengaruhi aspek taburan penduduk tu. Okay. So yang pertama sini lah kan, kadang-kadang kerajaan diputuskan ataupun dia buat dasar dia nak buka bandar baru. Okay. Contoh gambar sini adalah ni ialah Putrajaya kan. Okay. Putrajaya sebelum ni tak ada tu, maksudnya dia bukan satu bandar lah kan. Dia satu kawasan yang tak ada orang duduk situ. Okay. Tapi kerajaan ni buat satu dasar, dia nak pindahkan pusat pentadbiran daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya. Mungkin salah satu sebabnya adalah Kuala Lumpur dah terlalu padat kan, so dia pindahkan ke Putrajaya. Okay. Jadinya bila
pusat pentadbiran tu dipindahkan ke Putrajaya, satu dah tentulah kan, orang-orang yang kerja kan dengan kerajaan, dia lebih mudah kalau tempat duduk dia dekat dengan tempat kerja kan, jadi mereka pun berhijrah juga. Okay. Dan macam tadi juga kan, di mana mereka berhijrah tu kan, mulalah kan perkhidmatan-perkhidmatan lain perlu disediakan kan. So perkembangan di tempat ni berlaku, dan akhirnya kalau tengok sekarang ni kan, Putrajaya satu kawasan yang padat kan, ramai penduduk di sini. Okey, ni satu contoh macam mana dasar kerajaan tu mempengaruhi taburan penduduk. Okay. Yang kedua, dan dasar kerajaan dari sudut kerajaan wartakan sesuatu tempat tu jadi hutan simpan dan taman negara. Okey. Jadinya hutan simpan taman negara ni adalah kawasan hutan yang tak boleh kacau, yang tak boleh tebang, tak boleh buat pembangunan. Dia mesti dibiarkan keadaan asal dia. Okay, tujuannya adalah demi kelestarian alam. Maksudnya alam tu terpelihara kan, supaya kita tak hilang lah, kan? Tak hilang kita punya sumber oksigen, dan haiwan pun tak hilang dia punya habitat dia. Okay, contoh di sini taman negara, hutan simpan Royal Belum. Okay, taman negara ni ada di beberapa tempat kan. Okay, so jadi bila kerajaan wartakan kan, kawasan ni adalah taman hutan simpan, kawasan ni adalah taman negara. Okay, so apa berlaku adalah tak boleh buat pembangunan di situ kan. Jadinya penduduk pun tak berkembang di situ kan. So kawasan-kawasan ni ada penduduk mungkin orang asli kan, atau mungkin ada kampung kat situ, tapi dia akan kekal seperti mana macam tu sahaja kan. Itu menyebabkan kawasan ni akan jadi penduduk dia jarang. Okey. Dan yang terakhir kita akan tengok adalah dasar kerajaan di sudut kerajaan membuat tanah rancangan. Okey. Ini pun satu aspek juga kan. Kadang-kadang kerajaan dia nak membangunkan ekonomi negara kan. Dia nak bantu penduduk-penduduk di Malaysia ni kan. So apa kerajaan buat dia buat tanah-tanah rancangan. Okey, dia buka tanah pertanian. Contoh yang paling popular dan berjaya adalah Felda. Okey. Felda ni asalnya kawasan situ bukanlah kawasan kalau tengok Felda yang ada sekarang, asalnya situ ialah hutan. Okey. Tapi kerajaan merancang kita kat sini sesuai, kita nak buka satu tanah rancangan panggil Felda. Kan? Tanam sawit semua tu kan. Okey. So, jadinya galakkan peneroka untuk masuk situ kan, untuk usahakan tempat tu, kerajaan bagi bantuan semua tu. Okay, dan akhirnya tempat tersebut membangun dan ramai penduduk yang duduk di situ. Okay, so kita tengok sebab itulah kan Felda-Felda ni boleh berkembang sebab semua ni adalah sebahagian daripada rancangan yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan kelestarian penduduk dapat bekalan ekonomi apa semua tu. Okay, so ni pun mempengaruhi dari sudut taburan penduduk di suatu tempat tu kan. Kawasan asalnya hutan boleh berubah ni kawasan yang ramai penduduk. Okey. So itu sahaja kan dari sudut faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk kan. So kita tengok tadi kan, faktor sosial, okey, pendidikan dan juga infrastruktur dan kemudahan tu, okey, dan seterusnya dasar kerajaan. Okey, dari sudut kerajaan nak buka bandar baharu kan, kerajaan wartakan suatu tempat tu jadi tanah hutan simpan, dan juga terakhir adalah kerajaan rancang untuk buka tanah rancangan ataupun Felda ni. Okay. So ni adalah benda-benda yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia ni. Baiklah, sampai sini sahaja insya-Allah. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.